itu kegelisahan dan kemurungan? Kegelisahan adalah kumpulan gangguan di mana kegelisahan adalah elemen utama. Mereka adalah kumpulan gangguan psikiatri yang paling kerap berlaku. Ia juga adalah perasaan cemas yang disebabkan oleh jangkaan ancaman atau bahaya yang tidak jelas, yang tidak berdasarkan realistik. Kegelisahan juga adalah perasaan bimbang, gugup atau gelisah tentang sesuatu dengan hasil yang tidak pasti. Kemurungan pula adalah gangguan mental yang bisa timbul dengan perasaan tertekan, kehilangan minat, perasaan bersalah atau rendah diri, tidur atau selera makan yang terganggu, tenaga yang rendah dan daya tempuh yang lemah. Setiap orang kadang-kadang sedih, tetapi perasaan ini biasanya berumur pendek dan berlalu dalam beberapa hari. Apabila anda mengalami kemurungan pula, ia mengganggu kehidupan seharian dan menyebabkan kesakitan bagi anda dan mereka yang mengambil berat tentang anda. Kemurungan adalah penyakit biasa tetapi serius. Punca spesifik kepada masalah kemurungan masih tidak diketahui. Tetapi, perkara ini boleh berlaku disebabkan pelbagai faktor termasuk genetik dan faktor persekitaran. Daripada kajian yang ada, sakit yang mengandungi kemurungan di awal kanak-kanak adalah lebih disebabkan keadaan persekitaran berbanding keturunan. Mungkin keadaan dalam keluarga ataupun sekolahnya yang menyebabkan kemurungan itu berlaku, tetapi bagi mereka yang mengalami kemurungan ketika remaja ataupun dewasa, ia lebih kepada kemurungan yang berkaitan dengan faktor genetik. Genetik atau lebih dikenali sebagai keturunan. Mereka yang mempunyai adik-beradik ataupun ibu bapa yang mengalami penyakit kemurungan akan mempunyai 3 kali ganda risiko untuk mendapat masalah tersebut juga. Tetapi ini tidak bermakna mereka yang tidak mempunyai sejarah keluarga dengan masalah kemurungan tidak akan mempunyai masalah tersebut. Stres. Rasa stres ataupun kehilangan seorang yang disayangi boleh menjadi faktor risiko untuk penyakit kemurungan berlaku. Mereka sudah dewasa dan mempunyai penyakit yang membawa kepada kesesatan atau ketidakmampuan untuk mengurus diri akan menyebabkan rasa tidak berguna dan mereka boleh menjadi murung. Beberapa faktor psikososial lain yang boleh memberi tekanan kepada pesakit juga adalah seperti kurangnya sokongan masyarakat, bebanan untuk telaga atau kematian seseorang yang disayangi. Untuk mengesahkan seseorang itu mempunyai penyakit kemurungan ataupun tidak, selalunya para doktor akan menggunakan kriteria yang telah digariskan dalam garis panduan DSM-5. Perkara tersebut adalah pesakit perlulah mempunyai sekurang-kurangnya 5 simptom di bawah selama 2 minggu. Salah satu simptom tersebut mesti hilang minat pada sesuatu perkara yang dia suka sebelum ini ataupun mood yang tertekan. Antara kriteria yang disenaraikan dalam garis panduan 5 ialah mood yang tertekan, kurang atau hilang minat pada perkara atau aktiviti yang disukai sebelum ini, perubahan berat badan sehingga ketara, rasa letih atau tidak bersemangat, rasa diri sudah tidak berharga dan pemikiran berkenaan kematian yang berulang-ulang dan membuatkan dia rasa untuk membunuh diri. Mengapakah video awareness seperti ini penting kepada kita semua? Salah satu kepentingannya ialah perkara ini dapat memberi orang kesedaran tentang kegelisahan dan kemurungan dan bagaimana ia dapat memberi kesan yang buruk dalam hidup kita. Semakin banyak orang yang sedar tentang masalah seperti ini, akan semakin menurun kes-kes kemurungan dan kegelisahan. Kesimpulannya, kita perlu menyebarkan awareness kepada orang ramai tentang masalah kegelisahan dan kemurungan ini supaya lebih banyak orang sedar tentangnya. Dengan kesedaran ini tentang isu ini, masyarakat akan lebih matang dan berfikiran terbuka terhadap kegelisahan dan kemurungan dan tidak memandang remeh akan seseorang yang menghadapi isu ini. Kita juga boleh mengurangkan kes kemurungan dan kegelisahan sekaligus dapat meningkatkan semangat dan menyembuhkan orang yang menghadapi penyakit ini. Ya, itulah tadi perkongsian bersama pelajar Sekolah Menengah Sains Pendang dalam subjek pembangunan kendiri. Semoga dengan perkongsian sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk viralkan video berkenaan atau kongsikan bersama rakan-rakan anda supaya kita dapat meningkatkan lagi pengetahuan kita semua berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh pelajar-pelajar tadi. So, Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan like, dan jangan lupa untuk tekan button lonceng untuk pastikan anda semua diupdate dengan video-video yang terbaru akan datang. So, terima kasih.